Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah. Tak cukup cahaya gelap. Buka pintu saja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama pada petang ini insya-Allah. Tu cerah sikit. Jadi gelap muka, duduk dalam gelap ni. Alhamdulillah, dan kita ucap jutaan terima kasih dan tahniah kepada pihak yang menganjurkan Salih ala Sayyidina Muhammad program kita pada petang ini, pihak yayasan pihak Waqaf An-Nur yang sudi untuk menganjurkan program kita pada petang ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, pihak Waqaf An-Nur menjalankan program-program sumbangan yang banyak, yang kita masyhur lah, kita terkenal. Waqaf An-Nur ni sangat terkenal, insya-Allah Salih Semak, dan tak perlu lagi untuk kita perkenalkan dengan lebih lanjut. Ada kaitan dengan J-Corp, Johor Corporation. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada sepanjang kita berhadapan dengan COVID-19 ini, pihak Waqaf An-Nur, salli ala Sayyidina Muhammad, banyak membuat program-program salli ala Sayyidina Muhammad sumbangan untuk COVID-19. Jadi kita mengalu-alukan dan kita salli Sayyidina Muhammad menyokong segala apa usaha yang dilakukan oleh pihak Waqaf An-Nur untuk membantu terutamanya orang-orang yang duduk dalam kesusahan akibat daripada COVID-19, dan kita ucap tahniah dan syabas. Tugas kita ialah untuk kita memberikan sumbangan dan kita memberikan sokongan dan dukungan, insya-Allah melalui tabungan yang baik. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Tajuk yang nak kita bincangkan pada petang ini ialah tajuk masih berkaitan dengan Ramadan. Dan sebenarnya tak habis-habis kita bincang tentang Ramadan ni, tuan-tuan. Banyak sangat perbincangan kita tentang Ramadan, dan kita sangat-sangat memerlukan kepada salih ala Sayyidina Muhammad dorongan untuk kita teruskan ibadat kita dalam bulan Ramadan. Sebab bila makin hampir kepada hujung, semakin kita makin lemah. Kita makin lemah dan kita makin malas. Jadi subhanallah, setiap hari kita kena selalu diperingatkan tentang kelebihan Ramadan, supaya kita terus istiqamah dalam kekuatan kita untuk salih ala Sayyidina Muhammad, beribadat dengan bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida, ahlan wa sahlan. Izu Hakim, ahlan wa sahlan. Afiq Din, ahlan wa sahlan. Wandi Noris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang menyaksikan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan
untuk kita meraihkan salih ala Sayyidina Muhammad penganjur kita pada petang ini. Marilah kita sama-sama salih ala Sayyidina Muhammad, sudikan diri kita ni untuk kita kongsikan video kita ni supaya orang lain pun dapat manfaat salih ala Sayyidina Muhammad daripada apa yang kita kongsikan pada petang ni. Baik, hari ini kita nak bincang tentang nama-nama dan sifat bulan Ramadan. Nama-nama dan sifat bulan Ramadan terkait dengan kita nak memotivasikan diri kita ni nak masuk ke 10 akhir daripada Ramadan ni. Kita nak kita nak fulfillkan seluruh daripada waktu-waktu dalam bulan Ramadan ni dengan sungguh-sungguh, dan kita nak push our limit salih ala Sayyidina Muhammad, dan kita nak masuk 10 akhir Ramadan ni dengan bersungguh-sungguh. Dan tahun ni kita nak buat sungguh-sungguh, dan dalam keadaan kita tak mau membazirkan waktu lagi. Kita tak mau lagi kita membazirkan waktu kita salih ala Sayyidina Muhammad. Dan tahun ni kita nak jadikan Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. ESR kita buat live ini melalui salih ala Sayyidina Muhammad page Wakaf An-Nur, dan insya-Allah kita pun sedang linkkan page kita ni, video kita ni kepada page saya, insya-Allah. Dalam masa berapa ketiga lagi insya-Allah boleh tengok dalam page saya. TMJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan semua sahabat. Okey, Rauh dah maklum dah untuk buat live. Okey. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Okey. Berdasarkan kepada nas sama ada daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa bulan Ramadan mempunyai banyak nama dan sifat. Antaranya ialah yang pertama, bulan berkat. Hal ini berdasarkan kepada hadis qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya telah berlabuh kepada kamu bulan yang besar, iaitu bulan yang diberkati. Apa maksud berkat? Berkat maksud ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Dalam bulan Ramadan terdapat beberapa jenis keberkatan yang Allah bagi dekat kita dalam bulan Ramadan. Yang pertama, keberkatan waktu. Ini kita boleh berasa, tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan Allah bagi dekat kita nama berkat waktu. Kita boleh buat amalan yang banyak dalam bulan Ramadan yang tak macam kita boleh buat pada bulan-bulan yang lepas. Seolah-olah macam waktu ni dipanjang-panjangkan untuk kita. Nah, di antara waktu salih ala Sayyidina Muhammad sahur, ada waktu subuh, di antara waktu subuh dengan waktu duha kita rasa macam ada time. Kemudian sekali waktu duha, sekali nak sampai waktu zuhur, sekali kita ada waktu untuk rehat, kita waktu untuk tidur sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad, waktu kita khailullah, sekali kita bangun untuk zuhur sampai asar, kita ada macam ample time. Rasa macam cukup je masa kita. Sebab apa? Seolah-olah macam Allah memberikan kepada kita keberkatan waktu dalam bulan Ramadan. Yang kedua, salih ala Sayyidina Muhammad, keberkatan dalam salih ala Sayyidina Muhammad ibadah kita. Keberkatan dalam ibadah. Maksudnya apa? Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita diizinkan oleh Allah untuk melakukan banyak ibadah, lebih banyak daripada waktu-waktu yang lain. Kita banyak baca Quran, kita boleh salih ala Sayyidina Muhammad. Ini semua keberkatan yang Allah limpahkan dalam bulan Ramadan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita salih ala Sayyidina Muhammad, kita boleh bangun semayang tahajud, boleh bangun semayang tarawih sampai 20 rakaat sebagainya. Kita berasa dia mau persoalan macam Allah melimpahkan barakah tu, dan kita mampu untuk buat benda yang beyond, di luar daripada kemampuan kita pada bulan-bulan yang lain. Ini merupakan salah satu daripada keberkatan. Apalagi keberkatan dalam bulan Ramadan ni? Antaranya ialah salih ala Sayyidina Muhammad, keberkatan disebut sebagai keberkatan ganjaran pahala atas amalan yang kita lakukan. Salih ala Sayyidina Muhammad, satu amalan, satu fardu digandakan oleh Allah seperti 70 kali ganda. Amalan-amalan sunat digandakan oleh Allah seperti mana amalan fardu. Ini merupakan gandaan-gandaan pahala yang Allah berikan. Dan salah satu yang kelebihan yang Allah bagikan yang terkait dengan keberkatan disebut sebagai Lailatun Mubarakatun. Allah sebut dalam Quran. Apa maksud Lailatun Mubarakatun? Malam yang berkat. Apa dia malam yang berkat? Salih ala Sayyidina Muhammad. Siapa tahu apakah yang dimaksudkan oleh Allah tentang malam yang berkat dalam Al-Quran? Iaitulah malam Al-Qadar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Apa maksud malam yang berkat? Yang dimaksudkan itu ialah Al-Qadar yang Allah berikan juga dalam bulan Ramadan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salah satu daripada kelebihan dalam Lailatul Qadar ni, tuan-tuan tahu tak apa ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr." Itu nombor satu. Poin nombor satu. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah waruh. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli syarr, min kulli amr. Turun para malaikat dan roh dan
malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat turun, Jibril alaihissalam turun. Turun mana? Daripada langit, daripada tempat-tempat duduk mereka ke langit dunia. Buat apa? Ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara dia ialah mereka mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam tersebut. Di barakah. Tak ada pada bulan ni. Malam tu malaikat-malaikat semua pekat turun, turun ke langit dunia. Buat apa? Siapa yang doa, depa nanti amin. Salli ala sayyidina Muhammad, itu yang ulama Imam Al-Qurtubi menyebutkan salli ala sayyidina Muhammad. Nah, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang berdoa pada hari tersebut sehinggalah terbit waktu fajar. Itu di antara barakahnya salli ala sayyidina Muhammad malam Al-Qadar itu khususnya. Dan juga subhanallah, para malaikat juga, sebagian ulama menyebutkan mereka turun, para malaikat turun dan malaikat Jibril turun pada malam Al-Qadar juga membawa apa? Membawa rahmah daripada Allah kepada orang yang pada malam yang bangun berqiyamul lail pada malam tersebut. Orang yang bangun untuk bersungguh-sungguh pada malam tersebut, dia akan dapat apa? Dia akan dapat rahmat yang diturunkan oleh para malaikat kepada mereka yang bangun untuk qiyamul lail pada malam tersebut. Ini juga rahmah yang kita tak dapat pada waktu-waktu yang lain, tapi Allah bagi kepada orang yang bangun berqiyamul lail dalam bulan Ramadan, dalam lailat pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, bulan rahmah. Yang pertama, bulan Ramadan dikenali sebagai bulan berkat. Yang kedua, bulan Ramadan juga dikenali sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan rahmah. Halimatus Sa'diyah Bahari bertanya, sepanjang malam ke Ustaz malaikat amin doa tu ataupun ada waktu tertentu pada malam itu? Ini disebutkan menggunakan teknologi yang ada. Ni salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan, teknologi menghubungkan manusia kan. Salli ala sayyidina Muhammad, connecting people disebut. Jadi subhanallah sayyidina Muhammad, bagus soalan tu. Jadi disebutkan ulama dia berlaku sepanjang malam sehingga terbit fajar pada waktu tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebagaimana Allah sebut dalam Quran tu, Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, sehinggalah naik fajar, masa waktu subuh. Semua tu berlangsung seluruhnya sehingga terbit fajar pada hari tersebut. Subhanallah. Okey, faham tuan-tuan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, terima kasih semua. Ikmal Goku juga sama-sama join dengan kita pada hari ini. Goku pun ada. Masya-Allah. Caca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bukan senang Goku nak ikut ni. Tuan-tuan tahu Goku? Tu Dragon Ball. Itulah. Faham ni. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, terima kasih. Dan saya juga bagi meraihkan penganjur kita pada petang ini sallallahu alaihi wasallam, maka saya nak mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kongsikan video kita ni supaya semua orang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian, dan supaya pihak penganjur sallallahu alaihi wasallam merasa senang dan tenang dengan apa yang kita susun, program yang telah disusun oleh pihak mereka pada petang ni insya-Allah. Dan pastinya insya-Allah dengan kita duduk share ni, subhanallah, orang lain di luar sana pun akan dapat manfaat sebaiknya, dan kita pun insya-Allah Allah akan kurniakan segala kebaikan disebabkan kita berkongsi ilmu kepada orang lain. Nabi SAW menyebutkan man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan satu benda kebaikan maka pahala baginya seperti mana dia melakukan seperti mana dia melakukan sempurna. Shania Gorgeous tanya, oh masya-Allah, gorgeousnya. Kita di Malaysia ni malam, di mereka tu masih siang. Salli ala, macam mana tu Ustaz? Salli ala, kan pergerakan malam tu, dia bergerak malam. Kan bumi ni juga sini malam bergerak tu. Jadi dah siang, sini malam lagi. Kan? Jadi sepanjang malam untuk kita, nanti sepanjang malam juga untuk dia. Betul kan saya jawab tu kan? Faham kan? Macam itulah. Bukan turun waktu naik waktu tu. Jadi subhanallah saya semat, dia akan turun pada waktu malam kita dan akan turun pada waktu malam dia. Subhanallah. Macam itulah keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Siti Cute. Siti Cute step jambu. Semua boleh kat dia. Cute pun ada, jambu pun ada, step pun ada kat dia. Salli ala sayyidina. Terima kasih sebab tengok dan salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad jadi manfaat. Okey, Rauf tolong Ustaz dekat tu.
tengok apa yang telah berlaku. Okey. Okey, insya-Allah. Klik je okey. Minta maaf ada technical sikit. Telefon yang kita sedang gunakan itu telah digunakan dengan semaksimal mungkin. Maka storage dia pun dah full, masya-Allah. Saya Ahmad, maklumlah tuan-tuan, orang sibuk macam itulah. Kan Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih. Seindah rupa. Laki ni yang tengok semua comel-comel. Cute-nya, seindah rupanya, Halimatus Sa'diyahnya, subhanallah Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz Ahmad, saya dengan gokunya tengok, masya-Allah. Seronok saya petang ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita petang ni jadi manfaat semua. Baik. Yang pertama bulan berkat. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinamakan sebagai bulan Ramadan ini ialah nama dia bulan rahmah. Apa maksud rahmah? Belas kasihan. Apa maksud rahmah? Sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, ini salah satu daripada sifat Allah. Allah ini subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, rahmah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Surah Ali Imran ayat 74. Jadi subhanallah, saya Ismail, bila Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang tu, apa dia akan rasa? Yang dia rasa ialah yang sedikit dia akan rasa cukup. Sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang mendapat rahmat. Kurnia rezeki yang Allah bagi dekat kita tuan-tuan akan sentiasa mencukupi untuk kita bila Allah masukkan bersama dengan rezeki yang Allah bagi itu sifat yang sebutnya rahmah. Sebab tu dalam kehidupan kita tuan-tuan, setiap kali kita nak minta apa-apa, kita tak akan lupa untuk kita minta berserta dengan rahmat di sisi Allah. Tuan-tuan perasan apa tak? Kita minta, ya Allah kurniakan rezeki dengan rahmat. Ya Allah kurniakan anak soleh dengan rahmat. Ya Allah kurniakan keluarga dengan rahmat. Kurniakan apa saja dengan rahmat. Selalu kita sebut, kita attach doa kita akan sebut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kan Ustaz Ismail? Maka sebab apa? Sebab pentingnya rahmah. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa rabbukal salli ala Muhammad wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum man yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Maksud dia apa? Dan Tuhanmu yang maha kaya lagi mempunyai rahmah. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu dan akan menggantikan kamu dengan siapa yang dia kehendaki setelah kamu musnah, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan orang-orang yang lain. Kalau Allah tak bagi rahmah dekat kita, dia boleh merosakkan kita. Kalau dia tak bagi rahmah kat kita, Allah boleh sallallahu alaihi Muhammad memusnahkan kita. Jadi lawan sallallahu alaihi Muhammad, apa yang kita perlu dalam kehidupan kita ialah rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam rezeki yang kita nak, selalu kita sebut dengan rahmat. Kita nak rezeki, kita nak dengan rahmat. Kita nak kehidupan, kita nak kehidupan dengan rahmat. Kita nak apa sahaja kehidupan kita, kita nak rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita nak masuk syurga nanti pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun hakim. Saja nak test orang kat depan tu. Na'imun betul, saja nak test. Faham ni? Na'imun muqim, subhanallah Ustaz. Dan dia bagus juga ada orang kat depan ni kan, orang yang hafaz Quran ni. Bukan siapa saja nak tengok dia ingat tak ingat ayat tu. Hidup Turki lama sangat, entah hafal entah tak. InsyaAllah lagi tu ingat lagi tu. Salli ala sayyidina Allah sebut, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Salli ala sayyidina Rauf, tolong lagi sekali. Duduk orang ni ya. Minta maaf dan ada gangguan apa ni, dia sallallahu alaihi Muhammad di phone tu. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Apa maksud dia? Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Sehingga nak masuk syurga pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Nah, dia beramal dengan amal yang sangat lama, tuan-tuan sekalian, 500 tahun beramal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 500 tahun beramal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk di satu tempat beramal selama 500 tahun. Lalu subhanallah, dia mohon pada Allah agar dia mati dalam keadaan dia bersujud kepada Allah, maka kabulkan dia mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Sangat istimewa kematiannya. Lalu tuan-tuan, bila dia bangkit di depan Allah di yaumul qiyamah, dia kata nak masuk syurga dengan amalan yang dia buat. Aku tinggalkan duniaku, aku tinggalkan kesenanganku, tinggalkan segala mujahadah untuk beribadat selama 500 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lah ni nak masuk syurga dengan amalan yang aku buat. Patut sangat tak? Kalau nak kira patut, memang patut sangat dah. Memang berbaloi sangat dengan amalan yang dia buat 500 tahun tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi Allah kata apa? Tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmat aku. Dia kata, tak ya Allah, aku telah korbankan segalanya ya Allah untuk aku beribadat kepadamu. 500 tahun aku tinggalkan semuanya. Aku nak masuk syurga dengan amalan yang aku buat. Allah kata, tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmat. Tak ya Allah. Akhirnya Allah kata apa? Cuma mari kita timbang tengok. Di antara nikmat mata yang aku bagi dekat kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mata je, bukan yang lain, nikmat mata je. Tu tak kira lagi nikmat Allah bagi dekat dia makan, Allah bagi dekat dia. Tuan-tuan, dalam riwayat tersebut, siapakah yang menyusun kehidupan kamu untuk duduk di satu tempat untuk kamu beribadah kepada Allah? Kalau bukan itu nikmat di sisi Allah. Tuan-tuan faham tak? Sebenarnya tuan-tuan, ni yang kita boleh mengaji ni pun tuan-tuan, ni rahmat dan kasih sayang Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah susun hidup kita supaya kita dapat mengaji. Berapa ramai orang yang tak dapat ilmu tuan? Berapa ramai orang yang tak dapat lagi jalan ilmu kat dia? Berapa ramai lagi orang yang tak tahu macam mana nak buat ibadat. Tapi Allah dorong kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Allah dorong kita untuk kita boleh tengok kuliah lagi. Allah dorong kita untuk duduk. Sudah faham tak? Ini semua kerja Allah sebab kasih sayang Allah dekat kita. Allah sebut, Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah nak kebaikan kepada seorang, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan Allah kurniakan hidup tuan-tuan orang-orang yang baik, tuan-tuan jangan lepas. Saya nak pesan ni pesan Ibnu Umar radhiyallahu, pesan Sayyidina Umar radhiyallahu. Kalau Allah kurniakan kepada kamu seorang sahabat yang baik, Imam Syafi'i pun pesan benda yang sama, Ibnu Umar pun pesan yang sama. Kalau Allah kurniakan kepada kamu sahabat yang baik, sahabat yang sentiasa duk ajak kamu ke arah kebaikan, sahabat yang sentiasa duk sembang benda-benda yang baik, sahabat yang nak bawa kamu, yang bercakap, dia bercakap ni tak ajak kepada kemaksiatan, pegang dia erat-erat. Jangan lepas. Sebab apa? Sebab orang yang macam ni susah nak dapat, mudah hilang dia. Ini kurniaan Allah bagi dekat kita. Ini pun rahmat dan kasih sayang Allah bagi dekat kita. Kadang-kadang kita pula fikir sebaliknya. Ni kata apa? Saya ni tak baik, Ustaz, kan? Jadi saya ni bukan orang kawan, ni bukan kawan yang sesuai dengan saya. Sebab saya ni tak baik, Ustaz. Dia tak tahu Allah nak jadikan dia baik. Sebab tu Allah bagi orang baik dekat dia. Tapi dia tuan-tuan menyanggahi daripada apa yang Allah nak bagi dekat dia. Maka tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, ini juga rahmat dan kasih sayang. Dan duduk dia, Allah kata kamu duduk di tempat tu, tempat yang tak ada gangguan, tempat yang tak ada kemaksiatan, tempat yang tak boleh mengajak kamu kepada maksiat, itu juga rezeki yang Allah bagi. Salli alaihi wasallam Muhammad. Lalu dia kata apa? Mari kita timbang tengok dengan nikmat pandangan mata. Dengan mata tu saja, subhanallah, nikmat mata sendiri tak mampu untuk menampung Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad 500 tahun amalan dia. Maka Allah kata seret dia masuk neraka. Tak, ya Allah, aku akan masuk syurga dengan rahmat. Sehingga kita nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah SWT. Tuan-tuan, di antara waktu yang Allah kurniakan kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah ialah dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan, Allah bagi dekat kita semua jenis rahmat. Rahmat apa? Macam sebut tadi, rahmat kita boleh buat ibadat, itu rahmat. Rahmat dengan Allahumma salli alaihi wasallam, banyaknya bacaan Quran kita, itu rahmat. Banyaknya tuan-tuan sekalian keinginan kita untuk melakukan kebaikan, itu rahmat. Faham dalam saya? Kita hilang keinginan untuk melakukan kemaksiatan, itu juga rahmat. Tuan-tuan, subhanallah salli alaihi wasallam Muhammad. Dalam bulan Ramadan, Allah kurniakan kepada kita sahabat-sahabat, geng-geng tadarus Al-Quran lah. Dia muncul tu, geng-geng bulan Ramadan ni. Dia muncul geng tadarus Quran lah, geng apa lagi? Salli alaihi wasallam, geng apa? Geng tarawih, geng sunat witir, geng kuliah online, geng semua dia main ni. Ni itu rahmat dan kasih sayang Allah yang kita tak sedar. Faham tak ni? Salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jangan lepaskan rahmat. Sebab tu Allahumma salli alaihi wasallam dalam satu riwayat menyebutkan bulan Ramadan ni apa ni? Awalahu rahmah. Awal dia rahmat.
Rahmat tuan-tuan sebenarnya Allah bagi dalam bukan sekadar rahmat kita yang teringin nak buat ibadat. Allah bagi juga rahmat kepada orang meniaga kalau bulan Ramadan ni. Meniaga dia maju sungguh lah. Ni cerita di luar PKP lah. Dalam PKP ni Allah bagi rahmat kulim pula. Dalam waktu di luar PKP, tuan-tuan tengok orang meniaga, subhanallah. Tuan-tuan, selipar celup tepung pun orang beli. Ni potong selipar cuma-cuma celup tepung orang beli, tuan-tuan, subhanallah. Semua tengok sedap, masya-Allah, tuan-tuan. Saya faham tak? Pasal apa? Niaga, ada orang meniaga sebulan tu makan setahun. Allah bagi rahmat. Faham ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahun ni Allah bagi PKP, rahmat kita apa kita dapat tuan-tuan sekalian? Rahmat kita beribadat bersama dengan keluarga. Rahmat kita tak payah nak keluar jauh-jauh. Rahmat kita subhanallah boleh bertadarus bersama keluarga, boleh sembahyang tarawih bersama keluarga, dan kita tak ada alasan untuk tak bertahajud, tak ada alasan untuk tak sembahyang sunat, tak ada alasan untuk tak sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab inilah limpahan rahmat yang Allah bagi. Dan yang paling istimewa bulan Ramadan kali ini tuan-tuan tahu apa dia? Sallallahu alaihi wasallam, rahmah ilmu melimpah ruah. Orang semalam di antara soalan paling favorite semalam tuan-tuan, doa kunut malam. Kemarin orang tanya, Ustaz nak doa kunut macam mana? Ustaz apa hukum doa kunut? Ustaz kalau terlupa doa kunut macam mana? Batal tak apa sebagainya? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dia nak tanya sangat? Pasal dia nak baca doa kunut? Pasal apa dulu tak tanya? Pasal dulu dia tak rasa urgency dia untuk baca doa kunut. Tidakkah dia satu ilmu kat dia? Ya. Waktu nak masuk Ramadan itu, Ustaz macam mana nak sembahyang tarawih, Ustaz duduk sahnya macam mana Ustaz? Kalau saya nak selawat macam mana, doa dia waktu mana? Tu pasal apa tu? Salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal salli ala Sayyidina Allah nak bagi ilmu kat dia. Ya sebelum ni dia tak. Faham ni? Lepas ni tuan-tuan, ni lepas PKP ni tahun depan, masjid tak payah risau lah, tu imam berlambak. Ni masjid tak risau dah, saya Jamal. Tak payah dia jemput tu imam-imam luar dah, panggil budak tahfiz kan mana, tak payah dah. Subhanallah Jamal. Tu semua yang mai tu semua bisa jadi imam. Jangan main-main. Ni subhanallah Jamal. Tuan-tuan, rahmat Allah bagi kat kita. Subhanallah, rahmat sangat banyak. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad kata Zatina Saman, dia kata apa? Rahmat PKP hari-hari ada kuliah online. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, sallallahu alaihi betul. Eda Nurshima, rahmat ilmu Ramadan kali ini alhamdulillah non stop mengaji ilmu. Non stop. Malam-malam tuan-tuan tengok full semua ustaz mau buat kuliah online. Nak tengok tak tengok je, nak pilih mana satu. Pilih aja. Kan? Saya sebab ni tengah hari pun ada, pagi subuh pun ada, subhanallah ni. Saya ni kira among least favorite lah. Ustaz-ustaz ni kira saya ni antara least favorite lah, antara yang kurang favorite lah. Ada ustaz-ustaz yang subhanallah tuan-tuan, yang kalau kuliah dia sekali kuliah 5,000 orang tengok, masya-Allah, berebut orang nak dapat ilmu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya sebab nak cerita apa? Bulan Ramadan Allah kurniakan kepada kita limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak rebut dengan dak aja. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan bulan pengampunan, bulan Allah nak ampun dosa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita masuk bulan Ramadan ni bulan nak cuci dosa. 11 bulan buat dosa macam-macam. Macam-macam dosa kita buat. Dan Allah bagi dekat kita dalam bulan Ramadan ni, Allah nak tunggu nak ampun dosa je. Macam mana Allah ampun dosa? Yang pertama dengan puasa kita. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, hadis sahih. Yang kedua dengan qiyamul lail kita. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang ketiga dengan sedekah kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah itu akan memadam dosa sebagaimana air memadam api. Masuk bulan Ramadan lagi banyak sedekah, lagi banyak gandaan pahala. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, Ida Nurshima kata apa? Belajar ilmu sampai hujung nyawa, insya-Allah. Mudah-mudahan istiqamah dalam menuntut ilmu. Yang berikutnya, yang pertama tadi ampun dosa pasal apa? Ampun dosa pasal puasa. Yang kedua ampun dosa pasal qiyamul lail. Yang ketiga ampun dosa pasal sedekah. Yang keempat terampun dosa pasal apa? Pasal malaikat memohon keampunan untuk dia sepanjang Ramadan. Sewaktu dia berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa, malaikat duduk, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah ampunkanlah dosa dia. Subhanallah. Yang kelima, apa lagi tuan-tuan? Pengampunan dosa pasal apa ni? Pasal yang keempat. Salat Jumaat. Pasal apa? Pasal banyaknya solat yang kita buat dalam bulan Ramadan.
ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat an bi sayiatan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang sujud pada Allah dengan setiap sujud tu, melainkan setiap sujud tu Allah ampun, Allah angkat satu, Allah beri satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan tengok, kita malam-malam satu sujud Allah padam satu dosa, satu sujud Allah padam satu dosa, satu sujud Allah padam satu dosa. 2 rakaat, macam kita kira ni, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat qabliyah subuh 4, 2 rakaat subuh 6, 4 rakaat duha 10, 4 rakaat qabliyah zuhur 14, 4 rakaat zuhur 18, 4 rakaat ba'diyah zuhur 22, 4 rakaat sebelum asar 46, 26, 4 rakaat asar 30, 2 rakaat maghrib ni pakai doa memang confirm susah nak buat lah, tapi kalau boleh buat cantik lah. Kata boleh buat, okey berapa? Campur 2 32, campur 3 maghrib 35, campur 2 ba'da maghrib 37, campur 2 qabliyah isyak 39, campur 4 rakaat isyak 43, campur 2 rakaat ba'da isyak 45, campur 20 tarawih 65, campur 3 witir 68 rakaat. Tuan-tuan, 68 rakaat. 68 rakaat kali dengan 2 sujud 136. Sebab kemas juga depan ni. Ni. Sebab saya ada supporter kat bawah ni ramai tuan-tuan. Faham tak ni? Subhanallah, saya hormat. Berapa? 136. Tuan-tuan, kalau setiap ganjaran pahala, setiap sujud yang Allah kurniakan kepada kita, setiap sujud yang mampu kita buat dalam bulan Ramadan, Allah mengampunkan dosa. Setiap hari dalam bulan Ramadan, paling kurang tang sujud tu saja 130 lebih dah dosa-dosa kita diampunkan. Ini yang saya semak. Jadi subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina. Bersungguhlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosli Zahida, Syamsuri Syuria Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Misidah. Allah Akbar. Payah nak sebut. Baik tuan-tuan, saya semak tu nampak. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina, tu di antara tu di antaranya. Ada lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam bulan Ramadan, siapa yang tak dapat pengampunan dosa, Nabi sangat marah. Sampai malaikat Jibril boleh doa celaka pada Bu'aidah, man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Celakalah kepada orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Pasal apa? Pasal punya banyak pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat. Teruk sungguhlah. Subhanallah, salli ala sayyidina. Faham tak ni? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina, bersungguh-sungguhlah untuk mendapat pengampunan dalam bulan Ramadan. Tu. Baik, Allahumma salli alaihi. Lagi, apakah lagi tuan-tuan sekalian? Nama-nama yang ada dalam bulan Ramadan ni, dia sebut Ramadan bulan selamat daripada neraka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana satu riwayat menyebutkan, riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar. Salih al-Jamaat. Satu riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Pada permulaannya rahmah, pertengahannya keampunan, dan pengakhirannya pembebasan daripada api neraka. Ulama' duk khilaf tentang kedudukan hadis ni. Sebab tu bila kita sebut macam ni, kita akan sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia disebut sebagai riwayat. Kita tersebut daripada Nabi SAW, tak. Kita kata satu riwayat menyebutkan. Itu cara untuk selamat bila kita menyebut sesuatu satu yang kita tak tahu kedudukannya. Hadis dia ada hadis ke, ataupun kalam ulama ke, ataupun kedudukan dia macam mana, kita tak tahu. Maka cara untuk kita sebut dengan selamat ialah kita sebut riwayat menyebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan ulama menyebutkan salli ala sayyidina Muhammad, misidah. Betul, payah nak sebut nama tu, susah nak sebut nama sikit. Betul kan, misidah kan, MISIDH kan. Okay tu, betul tu. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Okey.
Aida Katerina tanya, diampunkan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil Ustaz? Subhanallah Ustaz Syahmat. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar dia perlukan kepada taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, salli alaihi wasallam, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha untuk dosa besar. Apa syarat-syarat pengampunan dosa besar ni? Yang pertama, dia berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, dia azam untuk tidak mahu buat lagi. Yang ketiga, dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan dahulu. Ni 3 syarat. Dia panggil taubat nasuha. InsyaAllah, biiznillah. Bila cukup syarat ni, maka kata ulama, salli ala Muhammad, mudah-mudahan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa dia. Selagi dia tidak melakukan dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia datang, Nabi SAW cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad, terima kasih ma'ruf li sukun. Ma'ruf li sukun. Sepoi nama. Moga sihat Ustaz, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya ma'ruf li sukun. Masya-Allah. Hebat tentang nama hari ni. Subhanallah, salli ala Muhammad. Muhammad Abdullah Jid. Terbaik Ustaz. Baik, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ada hambaku, kata Allah, yang datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dosa dia, tak ada tempat di bumi ni melainkan dosa dia belaka. Lalu dia minta ampun padaku, aku ampunkan wala yubalu, dan aku tak peduli, kata Allah. Ada hambaku yang datang membawa dosa sepenuh langit dan bumi, bukan sekat bumi, sampai ke langit dosa dia. Lalu dia minta ampun padaku, aku akan ampunkan, aku tak peduli, kata Allah. Selagi dia tidak syirik padaku. Itu je jawapannya. Tuan-tuan sekalian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ada orang dia putus asa dengan rahmat Allah. Dahlah aku ni, dosa aku banyak dah, Allah tak pandang dah aku ni jahat lah. Tuan-tuan, ni orang yang berputus asa dia panggil. Dalam keadaan kita meletakkan keyakinan, kita meletakkan kepercayaan dan keimanan bahawa ni Allah Maha Pengampun, dan kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Faham tak? Nuriyah Abdul Rahman tanya, Ustaz, orang bertaubat lepas tu ulang lagi perbuatan tersebut, bagaimana nak elakkan daripada melakukan perbuatan lama? Dia panggil mujahadah. Kita tergelincir untuk mengulang benda yang sama. Itu sifatnya manusia. Sifat manusia. Tak pasal apa? Sebab tu ulama sebut, antaranya Sayyidina Ali sebut, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan dosa itu lebih susah daripada meninggalkan perbuatan yang pernah kita buat. Itu lebih mudah daripada meninggalkan perbuatan yang belum pernah kita buat. Benda yang kita buat dah, kita nak tinggal, itu lagi susah daripada benda yang orang kata jangan buat, tapi kita tak nak buat lagi. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal kita dah pernah rasa kesedapan dia, rasa sesuai dengan nafsu kita. Maka bila jadi macam tu, kita selalu terjebak balik. Kita tak mau buat, buat lagi. Tak mau buat, terbuat lagi. Sebab tu sifat manusia. Dan selagi kita bertaubat pada Allah, selagi itu Allah akan terima taubat kita. Demikian disebutkan antaranya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sama ada dosa yang kita buat, setiap kali kita buat dosa, kita minta ampun. Setiap buat dosa, setiap tu minta ampun. Setiap kali buat dosa, setiap tu minta ampun. Tak pernah berputus asa untuk minta ampun. Dan bahkan kalau dia buat dosa banyak dosa dia, dengan satu pengampunan aja, Allah boleh ampunkan seluruh dosa-dosa dia. Ni. Tugas kita apa ni? Minta ampun dia. Minta ampun, dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, ulama menyebutkan, riwayat ini menyebutkan awalahur rahmah. Ramadan ini permulaannya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah pengampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan penghujungnya adalah perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wassalam Datuk Rosli Atan yang turut bersama dengan kita. Subhanallah, saya Muhammad. Terima kasih Datuk yang sudi untuk menyaksikan program kita pada petang ni. Datuk Rosli merupakan orang yang bertanggungjawab membangunkan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Subhanallah, program-program yang dijalankan Salli ala Muhammad sangat baik, masya-Allah, dan kita memberikan dukungan insya-Allah atas urusan atau program-program yang dilakukan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Sama juga dengan Wakaf An-Nur ni, subhanallah, sangat masyhur dan terkenal dalam menyampaikan sumbangan dan sebagainya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Ustaz, macam mana kita nak tinggalkan maksiat ya Ustaz, tolong jelaskan. Subhanallah tuan-tuan, cara dia untuk kita meninggalkan maksiat ialah dengan kita menyibukkan diri kita dengan melakukan amal kebaikan. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan benda yang tak jadi manfaat untuk dia.
So ulama sebut benda yang tak dimanfaat ni selain daripada benda maksiat ialah benda-benda yang sia-sia, benda lara. Macam mana cara untuk dia nak tinggalkan benda-benda maksiat dan benda lara ni? Ialah dengan dia sibukkan diri dia dengan melakukan amal kebaikan. Saya semak. Dia sibuknya istighfar, sibuknya baca Quran, sibuknya buat benda baik, dia sibuk dengan benda tu, maka dia tak ada ruang untuk buat maksiat. Justify tak? Justify tak? Justify tak? Justify tak tuan? Kan kita ada time tu, kita lock time-time kita untuk buat baik, untuk buat baik, untuk buat baik, untuk buat baik. Maka ada ruang tak untuk dia buat maksiat? Tak. Itu yang saya sebut. Yang kedua, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia kata cara untuk kita meninggalkan maksiat ni ialah kita bertakwa kepada Allah. Macam mana maksud salah satu dua ciri orang bertakwa ialah dia sentiasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khatimah. Macam mana nak dapat husnul khatimah? Sebab dia tak tahu bila dia punya husnul khatimah, bila dia punya ending tu dia tak tahu. Dia kata dengan cara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia melakukan amal soleh dalam kehidupan dia tanpa sesekali dia menyelitkan di antara amal soleh yang dia buat itu dengan kemaksiatan. Sebab dia takut waktu dia melakukan kemaksiatan tu Allah cabut nyawa dia. Tuan faham tak ni? Ni semua cara-cara ataupun jalan untuk dia meninggalkan maksiat. Macam mana? Syari dia buat baik, dia buat baik, dia buat baik, dia buat baik. Dia buat baik, dia buat baik, dia buat baik. Teringat nak buat maksiat. Kalau aku buat maksiat waktu ni, tiba-tiba cuk Allah cabut nyawa aku, macam mana? Oh, tak mau tinggal. So ni di antara cara supaya kita salih asyamat kekal menjauhi daripada maksiat. Boleh faham tak salih asyamat? Aida tanya, Ustaz, orang-orang yang berat untuk bertaubat ni termasuk di kalangan orang fasik ke? Rasa hilangnya keinginan untuk bertaubat ini salih ala Muhammad disebabkan hati kita yang keras. Sebab tu Allah sebut tentang taubat. Bila sebut taubat, salih ala Muhammad, Ashmin kata okey faham, terima kasih, baiklah, alhamdulillah. Salih ala Muhammad, apa dia salih ala Muhammad, taubat. Allah sebut tentang taubat, ayat tentang taubat Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Pasal apa Allah mula dengan wahai orang beriman? Sebab orang beriman saja dia mampu berasa dosa. Lagi kuat iman dia, lagi dia rasa dosa. Lagi kuat iman dia, lagi dia berasa berdosa. Faham? Bila makin kurang iman dia, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, orang berzina dia takkan berzina kalau dia ada iman. Orang merompak mencuri, dia tak akan merompak mencuri waktu dia punya iman. Maksud dia apa? Waktu iman dia jatuh, waktu tu dia berzina. Waktu iman dia jatuh, waktu tu dia merompak, dia mencuri. Faham tak ni? Sebab iman kita ni yazi'u yanqus, naik turun, naik turun, naik turun. Waktu iman drop tu waktu itulah kita akan melakukan kemaksiatan. Faham tak ni? Maka subhanallah Muhammad, tuan-tuan, kita kena asuh diri kita ni, subhanallah Muhammad, asuh diri kita ni supaya iman kita sentiasa duduk dalam kemuncak. Tapi iman kita susah tuan-tuan nak duduk dalam kemuncak ni. Kita dengar tips dia ulama sebut. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana nak jaga iman kita ni bagi dia duduk peak, sentiasa peak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu singgah kat seorang sahabat. Sahabat dia tengah menangis. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kamu menangis ni? Dengan sahabat ni. Saya tak ingat nama dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sahabat tu kata, wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, aku dah jadi orang munafik. Aku dia orang munafik. Pasal apa kamu cakap macam tu? Dia kata, waktu aku duduk dengan Rasulullah tu aku sangat teringat syurga neraka. Waktu duduk depan Nabi ni sangat teringat syurga neraka, teringat benda-benda kebaikan. Tapi bila aku balik berjumpa dengan ahli keluarga aku dah lupa semua tu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Lah, aku pun sama. Itu susah. Dia kita pun macam tu. Kita tak jumpa Nabi lah. Kita duduk dalam majlis ilmu macam, wah, time kita full peak, semangat, nak buat ibadat, macam nak baca Quran apa. Sekali balik rumah, melena habis. Tengok tu, habis peak. Tidak ni. Dia pun takut. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, depa pun pergi berdua jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kat Nabi, kata, pasal apa ni Rasulullah? Wahai Rasulullah, kami dah jadi orang munafik Rasulullah. Pasal apa? Waktu kami duduk dengan kamu ya Rasulullah, kami sentiasa ingat Allah, ingat. Tapi bila kami jauh pada kamu Rasulullah, kami dah mula lupa. Rasulullah kata apa? Kalaulah, Ukasyah nama dia, kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya, nama dia Ukasyah. Kalau tak salah saya. Dia kata, kalau subhanallah kamu mampu untuk sepanjang masa duduk dalam keadaan macam tu, maksudnya setiap waktu tu kamu ingat Allah saja, ingat akhirat saja, setiap masa, maka para malaikat semua akan turun. Rauf Allah, seperti sorry gangguan teknikal. Tuan-tuan, kalaulah kamu sallallahu alaihi wasallam sentiasa duduk dalam keadaan peak macam tu, sentiasa peak macam tu, iman kamu duduk dalam kemuncak macam sepanjang waktu, maka semua malaikat akan turun, semua pekat bersalaman dengan kamu. Maksud apa ni? Malaikat yang kamu duduk berjalan, malaikat main salam, kamu duduk, malaikat salam. Maksud apa? Malaikat pun takjub ni dengan orang yang iman dia sentiasa macam tu. Tapi tak boleh, sebab iman kita akan macam tu. Iman kita ni akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia dipengaruhi dengan apa yang duduk sekeliling kita. Faham ni? Maka ulama kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cara untuk kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad sentiasa jaga iman kita supaya peak ni. Yang tadi cerita pasal nak bertaubat kan, macam nak jaga iman ni supaya kita ni jadi orang yang sentiasa bertaubat. Macam nak jaga iman kita ni bila dia nak draw kita nak pilih. Tahu tiga cara. Yang pertama, duduk dengan alim ulama. Macam mana para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kita lah ni tuan-tuan, salah mungkin PKP tak boleh duduk dengan alim ulama, tapi dekatkan diri kita dengan alim ulama, dekatkan diri kita dengan orang-orang baik, orang alim, orang soleh, orang alim. Faham tak? Sebab kita tak akan jauh daripada, bila kita duduk dengan orang soleh ni, orang alim, tuan-tuan, dia akan sentiasa bagi ilmu kat kita, bagi nasihat kat kita, dan kita pun tak akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan bila duduk dengan dia. Yang kedua, duduk dengan siapa? Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang baik-baik. Cari grup kita, grup yang baik-baik, orang baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam. Macam sahabat tadi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar kan, kawan-kawan baik-baik lah, orang baik-baik, orang soleh. Yang ketiga, cara dia ialah duduk dalam majlis ilmu. Cara dia duduk dalam majlis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, iman kita akan sentiasa kemuncak. Itu fahamlah. Itu pasal. Tapi yang paling best, satu tempat tuan-tuan dapat semua. Apa dia? Dalam majlis ilmu. Tuan-tuan pergi duduk dalam majlis ilmu, di situ ada ulama, di situ ada orang soleh. Maka tuan-tuan, jangan distancekan diri kita dalam majlis ilmu. Sekarang ni kita tengok secara online je dulu. Tengoklah secara online dulu. Itulah cara yang kita boleh buat kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya simak tu. Sebab bila iman kita tengah kemuncak, waktu tu kita akan sentiasa rasa berdosa. Hati kita akan sentiasa rasa berdosa. Hati kita rasa macam, ya aku ni banyak dosa. Kita buat sikit pun silap pun kita rasa berdosa. Itu kita sangat memerlukan sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surrounding yang sentiasa menjaga iman, membantu supaya iman kita sentiasa berada dalam kemuncak. Boleh faham dah? Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita tadi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Soalan Aida tadi kan. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa nama untuk bulan Ramadan? Nama dia bulan kesabaran. Bulan Ramadan, bulan sabar. Sungguhlah tuan-tuan, bulan Ramadan memang bulan sabar, sungguhlah sabar. Nama Ramadan itu sendiri pun bermaksud panas. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa ialah sabarlah, ujian kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, maksud dalam Allahumma salli ala sayyidina, ustaz, adakah semua yang orang soleh itu ulama? Tak semestinya. Salina Zulkifli, tak. Orang soleh ialah orang-orang yang dekat dengan Allah. Tak semestinya dia alim ulama. Nah, kadang-kadang ada ulama, ada alim tapi dia tak soleh. Dia alim, dia ada ilmu tapi dia tak ilmu tu tak menjadikan dia orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh ni tuan-tuan ialah orang yang sentiasa dekat dengan Allah, orang yang sentiasa buat amal ibadat, orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Tak semestinya dia alim ulama. Faham tak? Dan insya-Allah, mudah-mudahan alim ulama, insya-Allah dia orang soleh dengan ilmu dia. Gitu keadaan dia. Boleh lah? Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Bulan kesabaran, bulan ujian.
Kalau kita lapak tuan-tuan, subhanallah, jangan memeng dengan orang lapak ni. Melawak-melawak boleh, lawak dengan orang lapak jangan memeng. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bulan kesabaran, ujian kesabaran. Sebab tu bila nak bergaduh, ada orang nak bergaduh, ingat salli ala sayyidina bulan puasa ni tuan-tuan, banyak orang nak bergaduh dengan kita. Salli ala sayyidina, banyak orang nak cari pasal dengan kita. Sebab apa? Sebab dia juga duduk dalam keadaan hati dia tak tenang. Bukan tak tenang macam mana, dia duduk dalam keadaan dia lapar. Dia duduk dalam keadaan dia, faham tak ni? Jadi bila orang lapar dia suka nak cari pasal dengan orang. Pantang silap sikit, pantang silap sikit, macam kena je. Ni. Jadi dua pihak, satu orang lapak yang nak cari pasal dengan orang, satu orang lapak lagi yang nak berhadapan dengan orang yang cari pasal dengan dia. Maka dua-dua pun kena sabar. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kita ni tuan-tuan duk melalui hari-hari yang lapak ni, salli ala sayyidina Muhammad, maka sabar. Kalaulah subhanallah sayyidina ada orang yang nak cari pasal kita ataupun nak cari punca dengan kita, tuan-tuan, Allah Nabi SAW ajak dekat kita untuk kita sebut satu perkataan. Apa perkataan dia? Inni shaim. Aku puasa. Boleh kata tu? Ni. Dia memang kacap tu aku belasang lagi boleh. Inni shaim. Aku puasa. Terus dia tu pun insaf. Astagfirullahaladzim. Ustaz kita balik terus sujud, terus sembahyang duha. Subhanallah. Tuan-tuan, tapi macam tu Nabi SAW ajak kita kena sabar. Salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Kata Durah, sabar adalah separuh daripada iman dan puasa adalah separuh daripada sabar. Betul tuan-tuan, saya macam kita sebut hari itu. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Allah ajak kita untuk banyak sabar. Salli ala sayyidina Muhammad. Nurizah, ada orang marah dengan ceramah siang malam. Dengar ceramah salah ke? Gitu pun ada. Tak tahulah tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad, mungkin pasang tu kuat sangat kot sampai dia dengar kacau, dia nak tidur kan. Tak tahu, Allah alam. Dan baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, banyakkan bersabar dalam bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan sendiri mengajak kepada kesabaran. Sabar apa tuan-tuan sebenarnya? Bukan sekadar lapak, bukan sekadar ajak kita sabar ketika lapak. Tapi tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah, nak masuk syurga sendiri pun kena sabar. Nak masuk syurga sendiri pun kena sabar. Sabar apa? Sabar atas 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab nak buat taat bukan senang tuan-tuan. Nak bangkit semayang 2 rakaat pun kena sabar. Kalau tak sabar, tak jadi walaupun 2 rakaat. Tidak ni? Allah, ya Allah, nak bangun ya Allah, letihnya, insya-Allah, nu TV duk panggil nu cerita apa petang ni, apa semua. Kan? Tak pula handphone kat depan. Semayang. Kalau semayang tak handphone kat depan. Ada orang tak semayang itu. Facing dia punya cermin dia ni menghadap ke muka dia. Faham tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni dulu. Tak sabar. Sebab tu kalau benda-benda yang boleh distract kita ni tak jujur sikit lah. Ni. Ada orang sembahyang main depan TV. Tak ada waktu commercial break. Tunggu iklan tu hampa je dah siap-siap, tunggu commercial break. Elok commercial break aja, Allahu akbar. Mula lagi. Ni saya sebut. Dan benda-benda yang boleh distract kita tu untuk daripada kita menjalankan ketaatan, jauhkan dia. Faham ni? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sabar apa ni? Sabar yang Allah ajak juga dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dia pun kena sabar. Sebab sabar ni dia sebab maksiat ni sentiasa duk pujuk hati kita untuk kita buat. Salli ala sayyidina Muhammad. Mak Ayid kata apa? Ustaz, dosa tak kalau Mak Ayid? Dosa tak kalau saya ni garang pada suami? Suami dia isteri punya. Okey. Saya ingat orang lelaki. Dosa tak kalau saya digarang pada suami dan anak kadang marah nak bagi depa berubah, lepas marah saya istighfar dan cakap dalam hati yang Allah, ya Allah, aku marah ni sebab aku nak depa berubah. Okey, tuan-tuan dengar ni elok saya nak sebut pasal marah ni. Marah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut bila kita nak marah, kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi SAW lalu ada satu kelompok tu tengah gaduh-gaduh ni sampai naik urat tengkuk ni.
Nabi kata apa? Kalau dia sebut satu perkara, saya akan reda marah dia. Apa dia? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa auzubillahi minasyaitanirrajim? Sebab marah ni mai daripada syaitan. Nah, syaitan ni memang marah. Sebab tu bila kita Ustaz Ismail, syaitan ni dia panas. Faham tak? Dia jadi nak hilangkan dia tu, kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Dia mampu dah nak kata aku tu. Waktu nak marah ni, auzubillahi minasyaitanirrajim. Tak ingat tuan-tuan. Mak ni kawan ni tengah marah ni. Sagi salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kawan dia mai ngucap. Apa ngucap hang aku kepiak. Marah kau tu. Jangan main-main waktu tu. Bukan kata astagfirullah tuan-tuan, subhanallah, semua tak boleh piak. Yang kedua, ambil wuduk. Bila marah ni, rasa nak marah ni, ambil wuduk. Pasal apa? Pasal dia marah ni mai daripada syaitan, dan syaitan ni daripada api. Sebab tu bila kita marah ni, muka kita merah, marah, maka kita ambil wuduk, dia akan meredakan. Yang ketiga, salih ala Sayyidina Azra'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RHB Asset Manager, dengan jawatan sekali Azra'i. Bagus, alhamdulillah, kita boleh kenal insya-Allah. Baik, salih ala Sayyidina Delisha, salih ala Sayyidina. Okey. Jadi subhanallah Sayyidina, yang kedua wuduk. Yang ketiga, rendahkan diri. Rendahkan diri ni maksud mana? Sama ada fizikal ataupun dia panggil apa? Maknawi lah. Physically, kalau berdiri duduk, kalau duduk baring. Kalau tengah berdiri itu marah, duduk. Duduk ni dia akan meredah. Pasal apa? Kita merendahkan dia. Sebab bila kita marah, sepatutnya kita akan naik. Kita nak marah orang, kita mesti jadi lebih besar pada orang tu. Tu yang ni. Salih Azimah. Dia nak marah suami dia kena besar lagi pada zikir suami dia. Faham ni? So, physically, bangkit. Tengah duduk ni, main marah, bangkit. Pasal apa? Dia nak pergi tinggi pada orang tu. Betul kan? Tapi apa kat mulut ni? Bukan nasi. Jadi tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad, ada orang berdiri, sepatutnya Nabi ajak kita perendah diri. Supaya kita tune down. Rendah. Faham tak Ustaz Ismail? Itu yang physically. Yang maknawi pun jadi juga. Apa dia? Perendah diri kita. Bila kita nak marah orang, kita akan merasa besar diri kita, akan rasa macam aku lebih besar pada dia. Tu yang aku boleh marah dia. Kalau orang tu dia besar pada kita, bukan fizikal dia gemuk dia besar tu. Tak, dia berasa diri dia besar. Kedudukan dia besar ke. Faham tak ni? Sebab tu dia boleh marah orang yang kecil ni. Tapi kalau orang tu besar pada dia tak mampu untuk marah, maka perendah diri dia. Faham tak ni? Perendah diri. Antaranya tone suara tu. Perendahkan tone suara tu. Kalau orang marah, marah. Dia lagi tinggi dia punya key dia. Subhanallah. Tu baru nak boleh tinggi gitu. Tapi kalau orang naik tu, kita pun macam tu. Dia pun yang pun tak jadi dah, dia turun balik. Jadi tetap faham kan? Tu kisah dia. Tuan-tuan sekalian Ustaz tu perendah. Yang berikutnya tuan-tuan, yang ni yang paling penting. Ingat kesan daripada kemarahan. Ini yang penting. Kesan daripada kemarahan. Apa maksud kesan daripada kemarahan ni? Tuan-tuan, waktu kita marah, kita akan ingat kita buat apa. Waktu kita marah, kita tak ingat kita buat apa, dan kita tak boleh nak fikir apa kesan yang akan berlaku. Yang berikutnya, tentang kita balik pada kisah kita tadi yang apa ni, marah tadi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat kesan daripada kemarahan. Ada seorang tu dia mesej kat saya, dia kata macam mana ni anak saya ni. Sebab apa? Sebab dia bercerai dengan isteri dia. Lepas tu bila tanya pasal apa cerai tu, dia kata cerailah bergaduh Ustaz. Tapi kami dah okey dah, kami dah baik dah Ustaz, dan kami dah ready untuk kembali bersama. Saya kata kalau macam tu okeylah. Sebab kalau talak raj'i boleh saja bila dah masing-masing dah salih azmat tuan-tuan ada persetujuan untuk balik semula, maka okeylah, balik semula lah. Sebab tu tuan-tuan salih azmat dalam Islam ni ada satu benda nama dia talak. Talak ni tuan-tuan salih azmat satu solution yang Allah berikan dalam perkahwinan seandainya kedua-dua pihak dah tak boleh nak ada sefahaman. Daripada si suami salih azmat dengan si isteri asyik bergaduh saja, ataupun dah memang tak ada sefahaman, memang tak boleh nak bersama. Sebab tujuan rumah tangga itu adalah untuk ketenangan. Bila kita berkahwin, tujuan dia ialah untuk mendapatkan ketenangan. Masing-masing salih ala Sayyidina Muhammad menjadi support kepada satu pihak yang lain. Hidup kita makin sempurna dengan perkahwinan. Kehidupan kita sempurna, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad, ibadat kita makin sempurna dengan perkahwinan. Tetapi ada perkahwinan yang dia tidak dapat seperti mana yang diharapkan. Nah, bila dah berkahwin baru tahu rupanya macam ni. Maka ada solution yang Islam bagi nama dia salih ala Muhammad, penceraian. Ikut penceraian
balik Musalli al-Jumat sebagaimana keadaan asal, dan akhirnya buat satu keputusan yang lain Musalli al-Jumat supaya kita dapat matlamat daripada perkahwinan itu ialah kehidupan yang baik dunia hingga akhirat. Itu solution Musalli al-Jumat yang Allah berikan. Tapi subhanallah, kadang-kadang dia buat tu dalam keadaan dia sedang marah, tengah bergaduh ni Ustaz. Oh pipi, isteri dia kata apa, abang dia kata, saya kata talak, dah talak rajuk, ni lah balik, maksud apa ni, bolehlah rujuk semula. Dia kata, Ustaz tak boleh rujuk semula Ustaz, pasal apa? Saya dah talak dengan talak 3. Waktu tengah marah tu, nak apa nak bagi. Habislah tuan-tuan. Maksudnya tolong fikir kesannya daripada apa yang kita buat Musalli ala sayyidina Muhammad waktu kita tengah marah. Sebab tu Islam ajar kita, bila tengah marah, tone down, cool down. Sebab kesannya, saya teringat, saya pernah kongsi kisah saya sendirilah. Kan waktu isteri saya bersalin hari tu, bawa anak-anak saya makan. Bila kita ni jadi, waktu tu kira macam bapak tunggal lah kan. Bawa anak-anak makan Musalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Musalli ala sayyidina Muhammad, beberapa ketika ni lah anak saya pun dah besar dah. Dah besar dah mengaji kat luar negara dah. Hari tu pergi Musalli ala sayyidina Muhammad, pergi makan. Bukan yang lagi, yang besar lagi. Jadi Musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, umur dia lah ni dah 20 tahun dah. Kan? Aisyah 20 tahun dah. 20 tahun dah. Jadi subhanallah sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kami makan dekat satu restoran ni. Makan kat restoran tu, saya tanya dekat dia, ingat tak kita pernah main makan kat restoran ni? Dia kata, ingat. Ingat, boleh ingat lah. Ingat. Ingat waktu mana? Dia kata, tu waktu salin kat adik dulu ni. Adik dia lah ni dah darjah berapa? Dah darjah 2. Darjah 2 dah. Maksud dah 8 tahun dah. Kisah ni kan. 8. Ingat dia, ingat. Ingat tang mana? Dia kata, ingat tang ayah marah tak mau kongsi Milo. Ingat tang ayah marah pasal tak mau kongsi Milo. Dalam banyak-banyak tu makan kuih tiaunya, makan apa semua, pergi jalan-jalan apa semua tu, dia tak ingat. Dia ingat apa? Dia ingat tang kita marah dia pasal tak mau kongsi Milo. Kongsi Milo tu pasal apa? Pasal kita lagi order dua-dua kita habis. Dan kita fikir aku tu lah budak-budak kan, lagi order 2, seorang satu, kita habis bazir saja. Orderlah satu, betul kongsi lah. Oh tak mau budak-budak kan, bergaduh-gaduh apa semua. Kita marah lah. Kongsi lah, kita dah duduk stres ni. Ingat senang nak manage 5-6 orang kat depan ni kan. Yang kelek, yang kendung lah, apa semua ni macam-macam. Ni marah. Kongsi lah. Dia boleh ingat tang tu. Sebab ni tuan-tuan, ni psikologi kadang-kadang. Subhanallah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa macam, aku tegur ni, aku nak nasihat dia ni aku marah ni, aku nasihat ni. Rupanya tuan-tuan, dia ingat apa yang kita, dia ingat dan dia bawa tuan-tuan sampai tu. Hati dia, ayah aku ni macam ni, mak aku ni macam ni. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan, ada kadang-kadang marahnya bertempat. Marah bertempat. Sebab kita takut nanti bila kita marah, tuan-tuan sekalian, menyebabkan kesan yang buruk pada Musalli al-Jumat, kehidupan sakat kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Tuan-tuan sekalian, Musalli al-Jumat. Tapi ada benda-benda kadang sayang tak bertempat juga. Bangkit semayang, bangkit sok kan, suruh bangkit makan. Mengantuk tak apa, bangkit makan sekali tidur. Tu sayang tak bertempat tu. Suruh bangkit makan sok, tapi tak suruh main subuh. Faham ni? Tu keadaan dia. Lagi yang berikutnya, bulan pengorbanan. Bulan Ramadan, bulan pengorbanan. Bulan yang kita diminta untuk banyak berkorban. Berkorban apa? Salih ala sayyidina Muhammad. Yang berapa dah? Yang pertama, bulan berkat. Yang kedua, bulan rahmat. Yang ketiga, bulan keampunan. Yang keempat, bulan selamat dan neraka. Yang kelima, bulan kesabaran. Yang keenam, bulan pengorbanan. Oh, lagi satu tadi, sabak ya. Sabak yang pertama, Imam Ghazali kata, sabak dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabak dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di atas ketentuan qada dan qadar yang telah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Boleh faham nah? Baik, salam. Okey, yang berikutnya, yang keenam, bulan pengorbanan. Ramadan, bulan yang kita perlu banyak berkorban. Berkorban apa tuan-tuan? Berkorban wang ringgit untuk sedekah. Berkorban apa ni? Berkorban makan dan minum hanya kerana untuk menzahirkan ketaatan kita atas perintah Allah. Berkorban apa? Berkorban dengan banyaknya kita meninggalkan waktu-waktu kita untuk kita melakukan ibadat di sisi Allah. Banyak orang nak buat tu, nak buat ni, tak apalah, tak apa, aku tumpu untuk ibadat dulu. Yang berikutnya, yang ketujuh, Ramadan, bulan kemenangan. Bulan yang yang Allah kurniakan kemenangan. Sebab tu bila kita habis daripada Ramadan, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu takbir apa tu? Takbir kemenangan.
Kemenangan apa ni? Kemenangan kita berjaya untuk lawan hawa nafsu kita dalam bulan Ramadan. Kita lawan godaan syaitan dalam bulan Ramadan. Kita lawan apa macam-macam keinginan-keinginan kita dalam bulan Ramadan. Kita lawan, kita fight dah sampai kita keluar Ramadan. Allah ampunkan seluruh dosa kita, maka kita mendapat kemenangan dan kita merayakan kemenangan tersebut dengan kita kembali kepada fitrah, disebut sebagai Aidil Fitri. Lagi dikenali sebagai bulan puasa. Puasalah sebab kita puasa. Yang lagi bulan takwa. Salih alaihi. Ramadan juga dikenali sebagai bulan takwa. Salih alaihi. Betul lah. Dura kata apa? Takbir raya ni kat kita, tempat kita ni sayu-sayu saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ya mata. Dan takbir menang. Allahu akbar. Cuba raya kali kita buat gitu tengok. Jangan salih alaihi. Ni salih alaihi. Berkorban perasaan termasuk dah ustaz. Boleh jadi salih alaihi Muhammad. Nah, boleh jadi. Pilih kita kadang subhanallah dalam satu keputusan yang kita nak buat, kadang-kadang dia tidak menyebelahi perasaan kita. Tuan faham tak ni? Kita nak buat satu option. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, salih alaihi, kadang-kadang satu benda yang kamu rasa baik untuk kamu, itu tidak baik untuk kamu. Kadang-kadang kamu rasa satu benda itu baik untuk kamu, tapi sebenarnya tidak baik untuk kamu. Rasa itu perasaan. Rasa itu perasaan lah. Saya cakap macam inilah yang paling baik ni, yang paling baik ni, yang paling baik ni. Salih alaihi. Tapi Allah kata tak, jalan Allah tak tunjuk. Allah tak tunjuk, kata ini bukan jalan dia, ini bukan jalan dia. Allah bagi dekat kita bimbingan, Allah bagi kita petunjuk, ini bukan jalan dia. Dan Allah, kita minta pun Allah tak bagi yang tu, tapi hati kita nak macam tu, kita usaha untuk dapat, tapi Allah tak izin juga. Waktu tu kita korbankan perasaan kita untuk memenuhi apa yang Allah nak kat kita, sebab Allah akan bagi kita yang terbaik untuk kita, walaupun kita rasa macam tak, dia bukan yang terbaik untuk kita. Faham tak ni Ustaz Ismail? Tu mudah-mudahan dia terjawab. Tuan-tuan yang sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Lagi dikenali sebagai bulan takwa. Ramadan bulan takwa. Ramadan bulan takwa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ia matlamat untuk kita berpuasa ni, kita dapat kelebihan daripada puasa, ending dia ialah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Orang bertakwa, apa tanda dia dapat takwa ni? Tanda dia mendapat takwa di sisi Allah ialah bertambahnya, paling tidak paling kurang, bertambahnya amalan-amalan selepas daripada keluar daripada Ramadan. Amalan dia bertambah, dia rajin semayangnya, dia rajin baca Quran, dia rajin buat ibadatnya, beza daripada dia sebelum masuk Ramadan tersebut. Itu menunjukkan bahawa apa? Bahawa mudah-mudahan dia mendapat takwa di sisi Allah. Kalau tak berubah juga, kalau sama aja macam mana dia masuk Ramadan keluar sama aja, takut-takut takwa dia tak dapat. Takut-takut Ramadan jadi sia-sia. Even worse, takut-takut nanti salih alaihi wasallam dia dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, salih alaihi Muhammad, Ramadan juga dikenali sebagai bulan ibadat. Salih alaihi Muhammad. Bulan ibadat. Bulan ibadat ni macam mana? Bulan yang kita banyak buat ibadat. Bukan terakhir lagi, ada satu lagi. Salih alaihi Muhammad. Yang terakhir ialah bulan tarbiyah. Ramadan bulan tarbiyah, bulan training, bulan yang Allah asuh kita elok-elok. Allah asuh kita buat amalan-amalan yang sangat banyak. Amil London kata, apa tanda amalan kita diterima Ustaz? Tanda amalan kita diterima ialah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita makin merasa ringan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Makin ringan, makin sedap. Mudah-mudahan salli ala sayyidina Muhammad, kita merasa tenang dengan amalan tersebut. Lagi kita rasa berat, kita takut ada something wrong. Yang kedua, apa tanda amalan kita diterima? Kita dijauhkan daripada maksiat. Kita buat amalan, Allah jauh kita maksiat. Kita buat amalan, Allah jauh kita maksiat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu akan menghalang seorang itu daripada keji dan mungkar. Selagi kita buat keji mungkar, kita takut amalan semayang kita tak diterima oleh Allah. Sepatutnya amalan kita buat, dia akan menghalang kita daripada melakukan amalan keji dan mungkar. Baik, tarbiyah. Allah susun kita buat amalan sangat banyak dalam bulan Ramadan. Baca Quran banyak, semayang tarawih banyak, buat amalan banyak. Dengan harapan nanti hasil daripada pentarbiyahan tersebut ada yang lekat. Biar keluar daripada Ramadan nanti paling tidak 2 rakaat tahajud. Sebab sepanjang Ramadan dia tiap-tiap hari bangun pukul 4.30 pagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, boleh tak lepas kita selesai sunat tarawih kita terus sambung solat sunat istikharah, lepas tu baru buat solat witir? Boleh? Boleh? Kita buat sendiri kan? Okey, tak ada masalah apa. Salli ala sayyidina. Okey.
Okey, jadi subhanallah saya semat itu pentarbihannya. Jadi tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu. Kita bincang tentang Ramadan bulan berkat, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan selamat dari neraka, Ramadan bulan kesabaran, Ramadan bulan pengorbanan, Ramadan bulan kemenangan, Ramadan bulan puasa, Ramadan bulan takwa, Ramadan bulan ibadat, Ramadan bulan tarbiyah insya-Allah. Dan semua manfaat ini, jadi subhanallah, semua kelebihan-kelebihan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ini, salih alaihi wasallam, kita bersungguh-sungguhlah untuk melakukan dan mengambil manfaatnya, terutama kita dah berada di penghujung Ramadan ni. Ni dia hujung ni. Ini dah kita nak sampai kepada peak dia ni dah. Faham ni sahabat? Manfaatkan Ramadan bulan berkat yang Allah bagi kita. Manfaatkan bulan rahmat yang Allah bagi kita. Manfaatkan bulan pengampunan yang Allah bagi kita. Semua ni tuan-tuan, kekuatan-kekuatan ni kita maksimumkan ibadat kita ni towards the end ni, towards nak sampai ke hujung ni. Kalau kita duk lari maraton ni ada ada salib semat garisan penamat tu, kita bukan makin slow. Kan? Ada tak orang lari. Oh, nak sampai dapat. Okey, makin pelan. Bukan sangat pelan, patah balik dah. Patah balik. Macam tak nak cerdik. Lalu sepatutnya sampai kat ujung, lagi cepat, lagi speed. Sebab apa? Sebab nak menang kat ujung. Kan Ramadan bulan kemenangan. Maka tuan-tuan, sepatutnya ni kita nak menghampiri kepada penghujung ni, kita nak masuk kepada 10 yang akhir daripada Ramadan ni. Buat apa? Sepatutnya kena speed up. Sepatutnya kena makin laju, sepatutnya kena makin kuat. Maka tuan-tuan, manfaatkan di 10 akhir Ramadan, dan dalam keadaan kita nak mencari Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan di antara salah satu daripada malam 10 akhir Ramadan, tuan-tuan, manfaatkan ke semua yang disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan Ramadan, bulan berkat, bulan taubat, bulan kemenangan, bulan pengorbanan, bulan kesabaran. Manfaatkan sebaiknya, kita tumpukan untuk kita maksimumkan ibadat kita di 10 akhir Ramadan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Saya ucap terima kasih kepada pihak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wakaf An-Nur yang sudi untuk menganjurkan program kita pada petang ini. Dan subhanallah, program kita pada petang ini kita siaran langsungkan daripada tiga media. Yang pertama, kita punya salli ala sayyidina Muhammad Instagram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya melalui page Wakaf An-Nur, dan yang ketiganya ada kan melalui page saya sendiri, Jafri Abu Bakar Mahmudi, insya-Allah. Dan kita doakan supaya usaha yang dilakukan oleh pihak Wakaf An-Nur ini akan diterima oleh Allah dan akan dipandang oleh Allah sebagai amal soleh yang berpanjangan. Dan kita, apa yang kita boleh buat ialah kita memberi sokongan dan dukungan kepada pihak Wakaf An-Nur. Antaranya ialah dengan kita memberikan infak kita salli ala sayyidina Muhammad melalui nombor akaun yang kita sediakan dan kita pinkan dekat di situ, insya-Allah. Dan mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyaksikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.